Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan limpah dan karunia-Nya sekali lagi kita bertemu dalam kuliah kesihatan Khazanah Islam episod yang ke-67. Maka kali ini kita akan mengambil satu lagi manfaat daun seledri dan daun bawang. Bersama-sama kita membaca doa-doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma tahhir qalbi. Alhamdulillah, sebagaimana kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan dalam makan minum agar sentiasa dalam keadaan keseimbangan ataupun balance, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Makanlah, minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Maknanya janganlah melampau batas apa yang diperlukan agar makanan seimbang. Nah, pada episod yang ke-67 ini kita akan ambil satu lagi, yakni manfaat bawang, daun bawang dan begitu juga daun seledri. Sebagaimana kita mengetahui bahawa dua daun ini sering dilakukan untuk masakan-masakan orang-orang Asia Tenggara dan begitu juga masyarakat Melayu India, hatta orang-orang Eropah dan sebagainya. Soalannya, daun bawang ternyata boleh menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, insya-Allah. Belum banyak yang mengetahui bahawa daun bawang mengandungi bahan alami, tabi'i untuk memperbaiki permasalahan kesihatan kita. Maka banyak artikel-artikel dan begitu juga secara kajian saintifik telah membuktikan. Nah, daun bawang yang memiliki aroma khas mengandungi vitamin antioksidan, asam folat ataupun folic acid, serat dan berbagai nutrisi yang lain. Daun bawang yang biasanya dijadikan makanan ini ternyata juga boleh dijadikan minuman herba. Setidaknya ada beberapa manfaat air rebusan daun bawang yang biasanya diseduh bersama ataupun dimasuk bersama, masak bercampur dengan daun seledri ataupun dipanggil daun sup jika rutin makanan harian kita tanpa kita sedari. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah manfaat daun bawang yang pertama ialah obat permasalahan pencernaan. Ada banyak di kalangan kita mempunyai masalah dalam masalah pencernaan ataupun konstipasi, yang mana daun bawang ternyata mengandungi serat atau fiber yang tinggi yang diperlukan oleh tubuh badan kita, lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak dan remaja kita. Jika anda sering mengalami konstipasi ataupun sembelit, nah, daun bawang dapat membantu pencernaan menjadi lancar, insya-Allah. Selain itu, kandungan serat juga boleh menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun dipanggil LDL. Dengan lunturnya kolesterol jahat di tubuh badan kita, anda pun semakin dijauhkan daripada kegemukan ataupun penyakit diabetes dan penyakit serangan jantung. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi inilah daun bawang yang sering kita jadikan masakan sup, sup kambing, sup sayur, sup ayam dan berbagai-bagai macam sup. Jika anda sering mengalami masalah sembelit, daun bawang dapat membantu pencernaan menjadi lancar, insya-Allah. Nah, sahabat-sahabatku khazanah Islam, tak sekedar perlengkapan makanan sahaja, ternyata daun bawang kaya manfaat bagi tubuh badan kita, insya-Allah. Kandungan allicin di dalam daun bawang boleh mencegah penyakit kanker.
ataupun bara. Kandungan ini disebut-sebut boleh melawan berbagai macam jenis sel kanker ataupun bara, layaknya bara perut, bara prostat ataupun kolon kanser, bara kolon, dan begitu juga bara perut. Senyawa alisin juga disebut-sebut boleh mencegah perkembangan tumor tumbuhan yang sudah ada terdapat di dalam tubuh badan kita ataupun perut kita. Nah, daun bawang juga bantu mencegah infeksi. Menurut penelitian, daun bawang boleh melawan datangnya infeksi, jangkitan kuman yang berasal daripada bakteria, jamur hingga virus ataupun bermacam-macam bakteri yang berkeliaran. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, bahkan disebut bahawa sayuran dari bawang-bawangan ini juga mampu melawan bakteria penyebab penyakit layaknya Salmonella dan E. coli. Oleh kerana itu, masalah kesihatan lain yang terkait dengan infeksi, jangkitan seperti gangguan pencernaan dan masalah pernafasan yang boleh diatasi. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik ini, ada orang yang merasakan sesak dadanya dan sebagainya dan pernafasan. InsyaAllah dengan dia mengamalkan sup daun bawang, ia dapat mengurangkan. Yang keempat, menyihatkan jantung kita. Kandungan polisulfida yang ada pada daun bawang mampu melindungi tubuh dari penyakit jantung, insya-Allah. Selain daun bawang juga mengandungi mangan ataupun jenis nutrisi mineral yang bermanfaat mempertahankan kadar kolesterol baik HDL dalam tubuh badan kita. Ini terdapat di dalam beberapa artikel-artikel yang telah menjadi bukti saintifik. Seterusnya, begitu juga bagi orang yang mengalami sukar tidur ataupun insomnia. Dipetik daripada sebuah artikel, daun bawang juga boleh memperbaiki kualiti tidur yang baik bagi orang ada gangguan. Jadi rutin memakan daun bawang, sama ada masakkan sup, buat herba-herba selama 1 minggu, dan dapatlah kita mengurangi risiko stres sehingga tidur pun menjadi lebih nyenyak. Maka cubalah amalkan. Apabila kita pergi ke pasar, carilah secekak daun bawang dan seledri, dibuang akar-akarnya dan dipotong halus-halus lebih kurang 150 gram, dan air lebih kurang antara 3 gelas ataupun 4 gelas. Kita rebus dalam air api yang sederhana lebih kurang setengah jam, sehinggalah air yang 4 gelas itu menjadi 2 gelas. Kemudian kita boleh simpan, buat minuman pagi sekali dan begitu juga petang sekali sebelum makan malam. Namun sebaik-baiknya hari ini kita buat, hari ini kita selesaikan. Tidak perlu kita simpan. Jadi inilah artikel yang telah disiarkan di Greek ID dengan judul biasa digunakan sebagai pelengkapan makanan. Siapa sangka daun bawang punya segudang manfaat untuk tubuh badan kita. Amin ya rabbal alamin. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika bertembungnya antara penyakit dengan penawar. Yang keenam, manfaat daun bawang adalah baik bagi ibu ketika prenatal. Daun bawang baik untuk janin kerana bangunan kandungan asam folat ataupun dipanggil folic acid. Bagi bagi ibu yang hamil, dia memerlukan vitamin D3. Maka ia terdapat pada daun bawang. Saat sudah lahir, kandungan kalsium dalam daun bawang juga baik untuk pertumbuhan tulang bayi kita. Insya-Allah taala. Begitu juga seterusnya kita ambil beberapa manfaat untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada satu lagi, yakni manfaat daun seledri tadi.
Sahabat-sahabatku khazanah Islam, pada bahagian yang kedua kita akan ambil satu lagi manfaat daun seledri bagi kesihatan kita. Di mana kita mengetahui bahawa sering masakan-masakan orang Asia Tenggara, baik di mana sahaja, apabila masakan mereka pasti akan bercampurnya antara daun bawang dengan daun seledri ataupun yang dipanggil daun sup. Salah satu manfaat daun seledri bagi kesihatan iaitu mencegah penyakit ginjal dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Dalam satu artikel advertisement mengambil petikan US Department of Agriculture, USDA, mengatakan bahawa setiap 40 gram daun seledri mengandungi 5.6 kalori dan 0.1 gram lemak, 30 miligram sodium dan sebagainya. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, pada satu ketika berlaku pada zaman pemimpin besar Harunur Rashid. Pada zamannya ketika berlakunya wabak ta'un, Khalifah mengundang 4 orang pakar perubatan, yakni daripada Romawi, daripada Iraq, daripada India dan Afrika. Maka pakar daripada Romawi ditanya oleh Harunur Rashid, apakah obat yang paling mujarab pada masa pandemik ini? Dia menjawab, daun seledri. Kemudian giliran pakar perubatan daripada Iraq ditanya apakah obat yang paling mujarab pada abad ini atau musim pandemik ini, dia menjawab, minumlah banyak-banyak air hangat. Kemudian tiba giliran pakar perubatan daripada India, ditanya lagi oleh Khalifah, apakah obat yang paling mujarab pada ketika pandemik ini? Dia mengatakan, amalkanlah biji hitam ataupun habbatus sauda. Maka tiba giliran pakar perubatan daripada Afrika. Ditanya oleh Khalifah, apakah obat yang paling mujarab pada ketika pandemik ini? Dia menjawab, amalkanlah makan daun seledri ataupun daun sup bercampur dengan air hangat dan habbatus sauda. Kemudian dia mengatakan lagi satu nasihat petua diet. Petua gaya hidup sihat, dikatakan makanlah ketika anda selagi ada selera. Maka berhentilah ketika anda sedang asyik menikmati selera itu, berhenti untuk mengelakkan supaya tidak makan berlebih-lebihan. Itulah kaedah Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW dan begitu juga surah Al-A'raf ayat 31. Seterusnya, diketahui bahawa manfaat daun seledri bagi kesihatan. Salah satu manfaat daun seledri bagi kesihatan yakni mencegah penyakit ginjal ataupun batu ginjal dan mengurangkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Seterusnya, dikatakan bahawa manfaat daun seledri bagi penderita hipertensi, tekanan darah tinggi adalah, pertama sekali, daun seledri dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah tinggi dan pelancaran perjalanan darah. Dikatakan daun seledri ini mengandungi fitokimia yang disebut sebagai fatalates ataupun ekstrak daripada fitokimia dapat melemahkan jaringan dinding arteri jantung kita tadi, maka ia dapat mengurangi risiko serangan jantung. Dan yang kedua, dikatakan bahawa manfaat daun seledri untuk ginjal, membersihkan ginjal. Daun seledri memiliki kandungan seperti vitamin C, B dan A dan begitu juga zat besi. Nutrisi daripada daun seledri mampu menghilangkan racun dalam tubuh badan kita ataupun dia panggil antioksidan. Sebuah penelitian menunjukkan daun seledri boleh membantu melindungi kesihatan dan mencegah penyakit ginjal ataupun batu ginjal.
Selain dari itu, daun seledri boleh meningkatkan sistem kekebalan ataupun immune system dan menghambat pertumbuhan bakteria. Lebih-lebih lagi ketika kita dalam musim pandemik ini. Maka inilah dikatakan daun seledri ataupun daun sop yang sering digabungkan dengan daun sop apabila kita masak sop, bakso, sop ikan, sop ayam ataupun sop daging. Yang ketiga, sumber antioksidan yang terdapat pada daun seledri ataupun sayuran hijau mengandungi antioksidan ini yang penting untuk tubuh. Salah satu-satunya adalah terdapat pada daun seledri. Antioksidan yang berfungsi memperlancarkan pembuluh darah, melindungi organ dari kerosakan antioksidatif ataupun oksidatif dan memperlancarkan pembuluh darah kita daripada sumbatan. Kerana vitamin C dan beta-carotene dan flavonoid merupakan 12 jenis nutrisi penting untuk menambah antioksidan. Anda boleh menemukan nutrisi ini pada sebatang seledri lebih kurang 5 gram. Sementara itu, kandungan fitonutrien boleh mengurangi peradangan anti-inflamasi di saluran pencernaan, sel pembuluh darah dan organ kita yang lain. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, daun seledri juga bantu melancarkan pencernaan, yakni anti-inflamasi dan antioksidan dapat melindungi saluran pencernaan. Pektin, mineral dalam daun seledri, dapat mengurangi nyeri sakit GERD ataupun gastrointestinal reflux disease yang berkaitan dengan perut dan usus dan memperbaiki lapisan perut. Daun seledri juga memiliki 95% kandungan air yang dapat memperlancarkan saluran pencernaan. Selain dari itu, satu cangkir batang seledri memiliki 5 gram serat. Jadi kalau sekiranya kita mahu membuat herba sup, boleh dicampurkan daun bawang dengan daun seledri ataupun daun sop, lebih kurang 1 cekak daun seledri dan 1 cekak daun bawang, lebih kurang setiapnya adalah 20 gram. Maka dibuangkan akarnya dan dihiris halus-halus, dimasukkan dalam periuk, lebih kurang kita taruhkan 4 cawan atau 4 gelas air, direbus lebih kurang setengah jam sehinggalah air yang 4 gelas itu menjadi 2 gelas. Maka tunggulah ia sejuk. Boleh dibuat minuman 1 hari 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Dinasihatkan agar kita buat setiap pagi. Jadi boleh dibuat minuman sebelah pagi sekali dan sebelah petang sekali sebelum makan malam. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, daun seledri juga baik menjaga gula darah ataupun blood sugar level kerana ia kaya vitamin dan mineral vitamin A, K dan C dan mineral dalam daun seledri baik untuk menjaga gula darah. Mineral seperti potasium, folit ataupun asam folit juga menjadi manfaat daun seledri yang baik untuk tubuh badan kita. Yang keenam, mengimbangi makanan asid. Dan begitu juga daun seledri dapat neutralisasikan, mengimbangkan makanan asam yang dimakan. Seterusnya, mineral seperti magnesium, zat besi dan natrium pada daun seledri dapat mengimbangi makanan yang kita makan. Seterusnya, terdapat juga pada daun seledri vitamin K yang bermanfaat untuk pembekuan darah atau saluran arteri dan kesihatan tulang-tulang kita. Selain itu, vitamin ini diperlukan, yakni vitamin K diperlukan untuk memenuhi keperluan harian sekitar 120 mcg untuk kaum lelaki. Manfaat daun seledri, sahabat-sahabatku khazanah Islam, membuat kenyang lebih lama 2 batang. Seledri mengandungi sekitar 15 kalori.
Maknanya kalau kita letakkan 2 batang daun seledri, lebih kurang 2 gram serat makanan yang terdapat padanya dan 15 kalori. Kalori dan serat tersebut boleh membantu menyerap air di saluran pencernaan dan merasa kenyang lebih lama. Menurut satu kajian oleh Dr. Dwi Latifatul Fajri, mengatakan menurut kajiannya bahawa kalori dan serat tersebut boleh membantu menyerap air di saluran pencernaan kita dan kita akan merasa kenyang lebih lama daripada makanan yang kita makan. Dan seterusnya, inilah di antara beberapa manfaat yang boleh kita ambil daripada kedua-dua daun yang begitu ajaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah kita makan begitu lama ataupun ratusan tahun oleh datuk nenek kita, tak kira apa bangsa, sama ada bangsa Melayu, Cina, Thailand, India dan begitu juga orang-orang Eropah. Maka ayuh, setelah ini apabila kita pergi ke pasar, jangan lupa untuk mengamalkan ataupun mencari 2 daun ajaib ini. Yang pertama sekali adalah daun bawang dan yang kedua adalah daun seledri ataupun dikatakan daun sup. Sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang, maka selamat menjaga kesihatan anda dan sentiasa kita amalkan doa-doa ketika nak menjamu selera dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi